Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Saya Hazlin Jisan. Anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Okey. Tunggu sekejap Okey. Jika siapa yang sempat melihat video saya, boleh like dan share. Okey, tajuk yang saya nak cerita pada petang ini, kita sembang-sembang je lah. Kita sembang-sembang, santai-santai saja, iaitu tajuk mengenai idea bisnes. Idea bisnes iaitu apakah 3 langkah ataupun teknik macam mana untuk menguasai sesuatu kemahiran baru dengan mudah. Okey, yang ini pun sebenarnya saya dapat inspirasi daripada seorang motivator hebat, Najib Puru. Jika sahabat-sahabat yang pernah dengar nama beliau, okey. Saya ulangi, tajuk yang sedang saya nak share pada petang ini iaitu 3 cara ataupun teknik macam mana untuk kita menguasai kemahiran baru dengan mudah. Okey. So, saya harap siapa yang sempat melihat video saya ni boleh like dan share supaya apa? Supaya ramai lagi yang mendapat manfaat. Okey. Sebab dan saya percaya dekat Facebook Live ni ialah salah satu medium untuk kami menyampaikan ilmu. Okey, dia meliputi semua bukan sahaja melibatkan kesihatan, dan kadang-kadang saya sebagai salah seorang usahawan farmasi, saya akan share apakah ilmu dan juga pengetahuan yang saya tahu dan juga apa yang tim-tim farmasi tahu mengenai cara untuk uruskan bisnes, idea-idea baru, dan juga apa-apakah idea yang melibatkan ilmu hidup lah, supaya ia dapat memberi manfaat kepada semua audien yang berada di luar sana. Okey. So, tajuk saya nak share ni saya khususkan kepada golongan usahawan terutama sekali, dan juga mungkin ilmu ni boleh digunakan untuk sesiapa sahaja. Sebab apa? Sebab saya percaya kemahiran baru ni ialah apa sahaja. Kemahiran ataupun skill. Dia meliputi kemahiran fizikal ataupun kemahiran cara kita berfikir. Okey. Kalau kemahiran fizikal tu bermaksud mungkin kemahiran kita nak menguasai sesuatu kemahiran seperti memasak, kita nak bermain piano. Okey, itulah salah satu kemahiran, ataupun bagaimana kita nak menjadi seorang speaker yang baik. Itulah kemahiran Okey. So, ada 3 langkah mudah. Yang ini saya share. Saya dapat ilmu, saya share. Supaya apa? Supaya ramai lagi yang mendapat manfaat. Okey, yang pertama saya nak share macam mana kita nak kuasai kemahiran tu, kita kena ada repetition. Bermaksud kita kena buat selalu, berulang-ulang kali. Pernah dengar kan practice make perfect? Okey, itu juga bermaksud selagi kita tidak dapat menguasai kemahiran tu, kita kena buat lagi dan lagi. Dan kalau seorang usahawan, jangan putus asa lah. Okey kan? Okey, saya bagi contoh. Repetition ni, okey, sebelum tu repetition ni dia ada baik dan buruk tau. Repetition tu ataupun kita buat berkali-kali tu kena diikuti dengan strategi yang betul. Okey, kalau kita buat ulangan dan strategi ni tak betul, dia akan menjadikan hasilnya pun tak bagus. Okey? Contoh dia jadi macam tabiat pula. Jadi senang cerita, repetition ni, practice make perfect ni mesti diikuti dengan strategi yang betul. Supaya apa? Supaya hasilnya kemahiran itu kita dapat kuasai. Okey, saya bagi contoh kepada pengusaha kuih lah. Okey, contohnya dia nak belajar ataupun dia nak mulakan perniagaan kuih muih tradisional seperti kuih karipap contohnya. Okey, mestilah usahawan ni dia mesti mendapat ilmu, belajar, langkah-langkah pertama dia mesti dapatkan cikgu untuk mendapatkan sistem yang betul, ataupun mendapatkan resepi, mendapat cikgu, dan juga dia cuba buat sendiri macam mana nak menghasilkan karipap yang bagus. Okey, karipap ni yang saya masukkan karipap yang berisi penuh bukan karipap angin. Okey, suka saya nak ingatkan kepada usaha bazar online Ramadan, please jujur kepada pelanggan-pelanggan anda, sediakan makanan yang sedap, dan juga especially kepada mereka yang berjualan karipap tu, jangan karipap angin kami tak nak beli. Kami hanya nak beli karipap yang inti dan juga berkualiti. Okey? So saya suka nak share first yang pertama ialah repetition. Jadi pengusaha ni mestilah dia akan buat kali pertama dia buat tak jadi, dia buat lagi, insya-Allah bila dia repeat, dia buat banyak kali dan diikuti dengan strategi ataupun resepi yang betul,
dengan sistem yang betul, insya-Allah Karipap tu mesti akan menjadi. Okey? Langkah pertama ialah repetition. Yang kedua ialah kena ada sistem yang betul, iaitu ataupun kalau dalam pengusaha kuih tadi, dia kena ada resepi dan juga guru. Dia kena berguru untuk mendapatkan hasil ataupun kemahiran tu dapat dikuasai. Okey, yang ketiga pula, untuk mendapat satu kemahiran yang bagus, mestilah disokong dengan persekitaran yang betul. Okey, maksud saya persekitaran yang membantu ke atas macam mana kita nak mendapatkan kemahiran tu. Okey, contoh yang mudah ialah kepada yang tadi mengenai pengusaha kuih yang ini pula kepada anak yang menghafaz Al-Quran. Okey, persekitaran yang bagus bermaksud anak ni sendiri dia mesti first kali dia kena positif diri dia sendiri, percaya sama ada adakah betulkah dia mampu untuk melakukan. Itu satu. Maksudnya dia kena positifkan diri dia sendiri yang dia sedia untuk belajar, sedia untuk menghafaz sesuatu surah. Itu yang pertama. Dan juga environment yang sihat. Hai Puan Nurwati, terima kasih kerana menonton. Yang kedua, persekitaran yang betul bermaksud dia ada guru ataupun guru yang memantau macam mana dia nak menghafaz Al-Quran dengan cara yang betul. Dan juga sokongan yang ketiga ialah orang di sekeliling dia, termasuk ibu bapa, termasuk rakan-rakan dan juga di tempat yang betul. Okey, kalau positif, maksudnya jika persekitaran dia positif, insya-Allah anak yang nak menghafaz Al-Quran tu nanti ataupun nak menguasai sesuatu kemahiran tu akan lebih mudah. Sebab apa tahu? Sebab saya percaya kebiasaannya kalau kita pun sama, kita pun manusia. Ada masa kita naik, ada masa kita down. Waktu kita naik tu maksudnya waktu kita tengah bersemangat, rasa yakin diri tu, insya-Allah kita dapat menguasai kemahiran tu. Okey, contoh macam tadi, nak menguasai surah Al-Quran, surah untuk menghafaz Al-Quran. Waktu tu mungkin anak tu dia boleh menghafaz Al-Quran dengan menanamkan kepercayaan kepada diri dia sendiri. Tetapi mungkin anak itu juga ada masa dia down. Masa itulah persekitaran positif sangat membantu, especially guru dia mengatakan yang anak ni boleh buat dan macam manakah cara. Okey, ada bermaksud persekitaran positif ni lah orang yang menolak anak itu supaya anak tu boleh berjaya, supaya boleh membuat berdikari sampai kemahiran itu boleh dikuasai. Okey, dan juga dalam masa sama anak tu mesti bila dia dapat rangsangan ataupun persekitaran yang baik daripada guru, daripada ibu bapa, insya-Allah dia dapat menguasai kemahiran yang pada mulanya dia rasa susah. Okey, itu ialah contoh kepada anak lah. Okey, kalau contoh yang kedua, kalau dalam bisnes pula. Okey, kalau tuan-puan nak menguasai sesuatu kemahiran, contoh okey, saya bagi pendekatan pada diri saya lah. Okey, sebenarnya public speaking ni ialah satu benda yang baru sebenarnya kepada saya dan juga kepada beberapa orang speaker. Saya pun baru je nak mula untuk memberi pengucapan awam ni ataupun menyampaikan ilmu dalam bentuk FB Live. Sebenarnya masa mula-mula saya tak berani macam ni Saya tak kata buka je pergi go live tekan. Tak, sebenarnya saya ambil masa untuk live ni hampir sebulan. Masa sebulan pertama saya bila rakan niaga saya suruh saya buat live, saya ada rasa doubt dekat diri sendiri yang saya tak yakin nanti orang tengok saya malu. Jadi apa yang saya buat, saya mulakan dengan membuat video ringkas macam mana nak buat pengucapan awam. Sebab sebenarnya pengucapan awam ni adalah salah satu kemahiran juga kemahiran iaitu menghadap kamera. Saya percaya ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Sebab apa? Sebab benda tu dia bergantung kepada yang tiga tadi yang saya percaya. Yang pertama, repetition. Kalau dalam situasi saya repeat buat. Memang saya tahu ada benda yang kadang saya gagap juga nak cakap. Jadi kalau siapa yang audience yang
boleh komen, apa tu, boleh saya perbaikilah. Okey. Yang kedua, kena ada sistem yang betul, di mana saya juga sebelum saya memulakan kuliah ataupun pengucapan awam ni, saya juga ada mentor saya, ada cikgu saya, ataupun saya belajar melalui Google, melalui internet, melalui YouTube, di mana macam manakah cara motivator hebat ni menyampaikan pengucapan awam. Sebab saya percaya repetition campur dengan sistem yang betul ataupun adanya guru yang betul, dia akan menghasilkan kesan yang baik lah. Macam ni lah, selepas sebulan saya dah buat video je, bulan kedua tu baru saya berani buat live. Itu pun saya rasa tak sampai 15 minit saya buat live, saya buat dalam 5 ke 6 minit, lepas tu saya dah cepat saya nak tutup sebab saya malu. Tapi Alhamdulillah, saya rasa saya dah membuat live ni, iaitu pengucapan awam ni, lebih daripada 3 bulan. Walaupun tidak setiap hari, tetapi hasil daripada repetition plus sistem yang betul. Okey, saya percaya sistem yang betul tu bermaksud saya cari ilmu, saya belajar daripada orang yang betul, barulah hasilnya. Inilah bulan ketiga yang saya dapat menyampaikan ilmu kepada tuan-puan. Okey, di mana sebab saya percaya pengucapan awam ni ialah salah satu medium untuk kita memberi ilmu. Selagi dia bermanfaat, tuan-puan boleh guna. Dan juga ataupun cara yang kedua ialah dengan cara menulis. Itulah cara untuk memberi ilmu. Kalau kita sebagai pendengar, cara kita untuk mendapat ilmu ialah kita dengan cara kita mendengar dan juga kita mencatat lah. Itu ialah kalau situasi tuan-puan lah. Okey. So, saya nak minta komen lah. Macam mana saya punya pengucapan awam. Memang saya sebenarnya setiap kali saya live ni, saya masih ada rasa gugup, tapi saya cuba atasi juga. Okey. So yang ketiganya ialah persekitaran yang positif. Setiap kali saya live, sebenarnya bukan saya berseorangan. Setiap kali yang live, saya sangat berterima kasih kepada tim Farmasi Duyung, especially dekat Serkam ni. Saya kurang mahir mengenai macam mana nak set up live ni sendiri tau. Okey, tapi tim saya akan bantu macam mana nak set up kamera lah, macam mana nak buat live, nak ada mikrofon lah macam ni. Sampailah menghasilkan benda yang macam tuan-puan tengok lah. Dan juga dan setiap kali bila saya balik rumah, saya akan share benda ni dengan suami saya, macam mana saya punya pengucapan awam hari ni. Adakah saya hanya cakap sorang-sorang ataupun adakah saya membantu masyarakat di luar sana untuk mendapat info dengan apa yang sedang saya sampaikan. Dan Alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya belajarlah, dan Alhamdulillah memang support daripada ahli keluarga saya, especially daripada suami saya. Dia bagi support yang kata buat je selagi benda tu mendatangkan kebaikan kepada orang, benda tu tak salah. Okey, sebab apa? Sebab kita percaya yang sampaikan ilmu, walaupun sepotong ayat tu, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran. Nak pula bila dia di bulan puasa lah. Okey, itu sajalah. Itu ialah kisah sedikit mengenai diri saya, macam mana saya nak menguasai kemahiran pengucapan awam. Tetapi saya percaya saya punya pengucapan awam masih, orang kata, tak perfect lagi, tapi dalam masa yang sama saya sedang belajar lah. Dan tuan-puan saya yang sempat melihat saya ni boleh komen juga apakah yang boleh saya perbaiki ataupun dan juga jika ada apa-apa sarangan pun digalakkan. Itulah. Okey, so saya rasa itu sajalah perkongsian yang saya nak share. Saya recap balik. Ada 3 cara mudah bagaimana kita nak menguasai sesuatu kemahiran yang baru. Okey, yang pertama sekali ialah repetition ataupun pengulangan. Dekat situ menuntut kita punya jangan putus asa. Jangan putus asa, iaitu practice make perfect. Buat lagi, tapi jaga-jaga practice make perfect dicampur dengan adanya sistem ataupun adanya guru yang memantau supaya sistem ataupun strategi yang betul. Dengan cara repetition, insya-Allah dia akan menguatkan lagi kita punya kemahiran baru tu. Dan yang terakhir, kena sentiasa ada di dalam persekitaran ataupun environment yang baik lah. Persekitaran yang positif bermaksud diri kita sendiri memberi peluang untuk kita belajar kemahiran baru tu. Macam situasi saya ialah kemahiran pengucapan awam. Diri sendiri kena percaya yang aku boleh buat.
aku boleh buat yang apa tu yang lebih baik Okey, jap. Saya nak jawab. Assalamualaikum. Apa kegunaan Flavors? Flavors ni puan, dia adalah satu jenama. Flavors ni dia adalah keluaran CCM. Boleh tak spesifik sikit apa dia Flavors apa? Maksud saya Flavors ni adalah salah satu brand name. Flavor ni dia banyak SKU. Ada Flavors vitamin C, ada Flavors multivitamin, ada Flavors garlic. Senang cerita, Flavors ni adalah satu brand name sahaja. Kalau puan nak lebih detail, kemukakan kepada saya apakah jenis ataupun suplemen yang puan maksudkan ni. Okey. Nanti kalau ni boleh komen dekat bawah ataupun PM saya Flavors yang mana yang puan maksudkan. Flavors ni hanyalah brand name saja Okey. So saya nak sambung sikit lagi. Yang ketiga ialah persekitaran yang baik. Yang first kali saya ulangi mengenai membenarkan diri kita sendiri untuk belajar kemahiran tu. Itu yang pertama. Kita kena yakin diri yang kita boleh buat. Kita boleh buat sampai dapat. Okey, itu yang pertama. Okey, Flavors vitamin C. Okey, Flavors vitamin C ni okey. Flavor vitamin C ni pun dia banyak SKU Biasanya ada yang SKU 250, 500 dan juga 1000 mg. Okey, biasanya saya share dekat sini Okey, sebab nak menjawab puan ZZ ni. Kalau untuk golongan yang aktif ataupun working hours yang panjang, kita cadangkan untuk mengambil vitamin C yang jenis 1000 lah, 1000 mg satu hari sekali. Kalau untuk mereka yang berumur 18 tahun, 12 hingga 18 tahun, boleh tuan-puan boleh ambil yang 250 mg sahaja sehari sebab dia cukup untuk keperluan sehari saja. Tapi vitamin C flavor ni dia ada juga beberapa varian maksud saya ada flavor yang jenis acid free, ada flavor yang jenis buffered C. Dan juga ada jenis flavor yang sugar free. Okey, kalau flavor yang jenis acid free tu dia special untuk mereka yang mengalami gastrik. Yang tu dia tak ada kesan kepada perut. Kalau flavor vitamin C buffered tu bermaksud dia cara melepaskan vitamin C tu sedikit-sikit lah. Biasanya kita cadangkan satu hari 2 kali. So cara dia melepaskan ubat tu sikit-sikit selama 12 jam. Okey, dan yang terakhir ialah flavored sugar free tu bermaksud flavored vitamin C yang daripada sumber yang tiada tambahan gula. Gula yang mereka tambah hanyalah daripada gula seperti aspartam itu sajalah. Saya harap saya dapat menjawab soalan puan Zizi Untuk keterangan lanjut secara spesifik boleh komen dekat bawah. Okey. Dan juga okey, saya tambah sikit lagi yang pasal pasal persekitaran yang baik tu, selepas diri sendiri, persekitaran yang baik ataupun positif tu mestilah ialah daripada orang yang terdekat dengan kita. Di mana kalau kita rasa down, kita tak nak buat. Contoh kalau pada anak yang saya recap balik yang mengenai yang anak yang baca surah tadi ataupun nak menghafal. Mesti bila anak waktu tu down, ibu ayah lah yang berperanan untuk kata boleh, anak boleh bagi dia ruang ataupun bagi dia motivasi ataupun galakkan supaya sebab apa kita pun sebagai manusia kadang-kadang kita okey, kadang kita down kan. So sama juga bila adanya rangsangan daripada ibu ayah ataupun daripada guru, insya-Allah anak yang nak menghafaz Al-Quran tadi boleh menguasai kemahiran menghafaz Al-Quran. Sebab apa? Sebab dan juga kepentingannya guru ni. Sebab saya percaya kebiasaannya persekitaran yang positifnya kena ada seorang guru jugalah, guru yang baik. Bermaksud guru ni adalah tempat di mana kita nak rujuk, di mana kita nak dapatkan bila kita ada apa-apa soalan dekat diri sendiri. Contohnya macam mana aku buat ni, ataupun apakah cara yang lebih mudah, ataupun adakah aku buat benda ni betul. Itu ialah peranan guru untuk menjawab soalan-soalan tadi. Itulah dia saya maksudkan persekitaran yang positif. Okey. So itu sajalah. Saya jawab macam saya 40-an sesuai flavor yang mana ya puan. Okey, kalau puan tiada masalah gastrik dan juga hanya untuk sebagai suplemen sahaja,
saya cadangkan puan hanya ambil flavored biasa yang dosnya 250 mg ataupun yang 500 mg satu hari sebiji pun dah cukup. Sebab apa? Sebab saya percaya puan ada makan buah kan, makan buah ke makan sayur, dekat buah dan sayur tu pun dah dapat dah vitamin C. Dan suka saya nak share dan sementara ada yang bertanya ni, sebenarnya dalam hidup kita ni, kita bukan hanya nak kena fokus untuk dapatkan vitamin C sahaja. Sebenarnya semua vitamin-vitamin pun kita kena dapatkan. Untuk apa? Untuk kita punya bagi tenaga dan juga menghidupkan kita punya sel-sel badan dan juga untuk memperbaiki saraf dan hormon. Antara vitamin yang terpenting dalam badan kita ialah vitamin C, vitamin E, vitamin A dan juga vitamin B kompleks. Senang cerita, sesiapa yang ada masalah ataupun jenis memilih makanan, tak suka makan sayur, makan buah, tuan-puan kena consider untuk mendapatkan suplemen daripada luar lah. Okey, so saya harap saya dapat menjawab. Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Tajuk saya simple sahaja. Saya pun sedang berusaha untuk mempelajari kemahiran baru iaitu pengucapan awam, sebab dengan niat saya dengan media Facebook Live ni lah saya dapat berkomunikasi dengan tuan-puan secara live, tu satu, dan juga saya dapat menyampaikan ilmu. Ilmu tu bukan ilmu tu di luas dekat Medium Farmasi Duyung ni kami memberi pendekatan, kalau saya sebagai speaker, saya suka nak share ilmu usahawan. Sebab saya juga adalah usahawan bisnes farmasi, ilmu hidup, apa-apa sahaja skill ataupun kemahiran yang saya tahu, contohnya macam ni, macam mana nak menguasai kemahiran baru, ataupun info-info mengenai kesihatan ataupun suplemen atau ubat-ubatan, dan juga promosi-promosi yang kami sedang jalankan. Okey? Itulah. Ada apa-apa lagi soalan ke nak tanya? Saya rasa itu sajalah saya yang sempat saya nak share. Saya harap perkongsian saya yang sedikit ini dapat memberi manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kali. Jika ada apa-apa soalan lagi, tuan-puan boleh komen di bawah atau PM saja. InsyaAllah saya dan juga tim customer service kami akan menjawab. Okey? Dan suka saya nak ingatkan, kita dah orang kata betul-betul Ramadan, 20 Ramadan kan, bermaksud kita dah 10 Ramadan terakhir ni, apa kata kita lipat gandakan usaha kita lah untuk kita dengan pencipta kan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca Al-Quran, dengan cara kalau kita nak menguasai, menghafaz Al-Quran, mungkin boleh ikut macam mana yang saya share tadi. First kali repetition, yang kedua kena ada sistem yang betul, yang ketiga kena ada sokongan kan. Okey, itu ialah kalau contohnya tuan-puan nak menguasai, menghafaz Al-Quran, di mana bulan ni lah bulan yang paling tepat untuk kita menguasai ataupun menghafaz Al-Quran ataupun membaca terjemahan, di mana Allah orang kata memberi jaminan akan pahala berganda kan. Okey, so itu sajalah saya nak share. Semoga perkongsian saya yang sedikit ini dapat memberi manfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sempat menonton saya, dan juga saya doakan tuan-puan sihat dan selamat. Kita masih dalam PKPB ni, iaitu norma baru dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Banyak-banyakkanlah kita bersabar kan, dan insya-Allah kita jumpa lagi di lain siaran. Itu sahaja. Ingat, anda sihat, kami gembira. Terima kasih. Assalamualaikum.